Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, insyaAllah hari ini kita akan sambung semula sesi PDPR kita bagi subjek Akidah untuk hari Rabu ini. Okey, kita akan sambung semula bagi tajuk sifat mustahil bagi Rasul. Sebelum ni kita dah sentuh dua sifat mustahil bagi Rasul, iaitu yang pertama adalah Al-Kadhib, yang membawa maksud dusta. Yang kedua adalah Al-Khiyanah, yang membawa maksud kepada khianat. Dan hari ini kita akan masuk sifat mustahil bagi Rasul yang ketiga dan juga keempat. Dan kita akan habiskan sifat harus. Yang sebelum ni kita dah habis sifat wajib. Kemudian kita dah masuk kepada sifat mustahil. Dan akan datang, selepas kita habiskan sifat mustahil bagi Rasul, kita akan masuk kepada sifat harus bagi Rasul. Okey, baik. Kita tengok pada muka surat 57, buku teks, muka surat 57, buku teks Akidah tahun 5, muka surat 57. Okey, kita akan masuk kepada sifat mustahil yang ketiga bagi Rasul. Iaitu apa? Iaitu, sama-sama kita baca, Al-Kitmanu, yang membawa maksud menyembunyikan. Okey, Al-Kitmanu. Kita tengok penerangan yang pertama. Okey, sama-sama kita baca. Mustahil para rasul itu bersifat al-kitmanu, iaitu menyembunyikan. Okey, penerangan yang kedua. Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan rasul yang bersifat at-tablighu, iaitu menyampaikan apa-apa yang diterima daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para rasul tidak menyembunyikan sesuatu yang benar. Okey. Apakah fungsi, apakah tujuan Allah melantik para rasul ini? Mestilah tujuan Allah melantik para rasul ini untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, kepada umat manusia. Jadi mustahillah rasul ini bersifat al-kitmanu, bersifat menyembunyikan. Sedangkan Allah dah bagi wahyu dekat dia. Takkanlah dia nak simpan wahyu itu untuk diri dia sahaja. Jadi mustahil seseorang rasul itu bersifat menyembunyikan. Dia mestilah bersifat, dia wajiblah bersifat at-tablighu, menyampaikan. Okey, baik, kita teruskan lagi penerangan yang keempat. Rasul tidak takut dibenci atau dizalimi oleh musuhnya dan sanggup menghadapi segala cabaran dalam menyampaikan dakwah. Tak ada seorang pun rasul yang bersifat takut dan bersifat takut untuk dibenci oleh umatnya. Semua nabi, semua rasul bersifat berani walaupun dibenci. Okey, baik, kita teruskan pada penerangan yang kelima. Kesan daripada itu, kebenaran dapat disampaikan dan agama Islam dapat diperluaskan. Okey, baik, yang terakhir, setiap orang Islam wajib beriman bahawa para rasul tidak bersifat al-kitmanu, iaitu menyembunyikan, tetapi bersifat at-tablighu, iaitu menyampaikan. Sekarang ni kita dah tahu tiga sifat mustahil yang memang mustahil ada pada para rasul. Yang pertama ada apa dia? Yang pertama adalah al-kadhibu, pendusta, penipu. Yang kedua adalah al-khiyanatu, khianat. Yang ketiga yang kita baru baca tadi adalah al-kitmanu, menyembunyikan. Baik, yang terakhir adalah al-baladatu. Al-baladatu maksudnya apa? Al-baladatu maksudnya bodoh. Bodoh. Okey, baik, yang pertama, mustahil para rasul itu bersifat al-baladatu, iaitu bodoh. Mustahil para rasul ini bersifat bodoh. Walaupun seseorang rasul itu buta huruf, tak reti membaca, tak semestinya dia bodoh.
Sebagai contoh, Rasulullah SAW, sememangnya Rasulullah SAW buta huruf, tak tahu baca. Tetapi itu tidak menunjukkan bahawa Rasulullah SAW itu bodoh. Tidak. Tidak. Bila kita kata orang tu tak reti baca, takkan kita nak panggil dia bodoh. Sedangkan dia pun bijak juga. Okey, baik, kita tengok penerangan yang kedua. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutuskan Rasul yang bersifat bijaksana, cerdik dan bukan pelupa. Macam contohnya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad kita, semua ada ni, bijaksana, cerdik dan bukan pelupa. Nabi Muhammad tak pernah pun lupa. Dia bukan pelupa. Baik, yang ketiga, mereka mampu menjelaskan segala persoalan yang ditimbulkan oleh umatnya dan membuat keputusan yang tepat. Waktu zaman Rasulullah SAW dengan para sahabat, semua para sahabat akan datang kepada Rasul dan meminta penjelasan. Itu menunjukkan bahawa Rasulullah SAW adalah seorang yang bijak. Walaupun Rasulullah SAW tidak erti baca, tetapi Rasulullah SAW, Allah telah berikan kepada Rasulullah SAW suatu kebijaksanaan untuk menjelaskan segala persoalan yang disampaikan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh para sahabat. Okey, baik, yang keempat, kesan dari itu umatnya akan mempercayai mereka serta membenarkan kerasulannya. Dan yang terakhir, setiap orang Islam wajib beriman bahawa para rasul tidak bersifat al-baladatu, iaitu bodoh, tetapi bersifat al-fatanatu, iaitu bijaksana. Al-fatanatu ini adalah sifat wajib bagi rasul. Al-baladatu ini adalah sifat mustahil bagi rasul. Maknanya lawan bagi al-fatanatu adalah al-baladatu. Sama macam ni. Okey. Kalau al-kadhibu, lawan bagi sifat al-kadhibu, pendusta, adalah as-sidqu, iaitu benar. Lawan dia. Kalau al-khiyanatu, lawan bagi sifat al-khiyanatu, khianat, lawannya adalah al-amanatu. Okey, baik. Al-kitmanu, menyembunyikan. Lawan bagi sifat al-kitmanu adalah at-tablighu, menyampaikan. Dan yang terakhir adalah al-baladatu. Lawan bagi sifat al-baladatu, bodoh ni, adalah al-fatanatu, bijaksana. Okey, baik, kita teruskan kepada sifat harus yang harus ada pada Rasul. Kita dah sentuh pasal sifat wajib bagi Rasul, kita dah sentuh sifat mustahil bagi Rasul, dan kini kita masuk kepada sifat harus bagi Rasul. Sifat harus bagi Rasul tu apa? Okey, sama-sama kita baca pada muka surat 59. Okey, pengertiannya, sifat harus bagi Rasul ialah bersifat manusia biasa, tetapi tidak mengurangkan kedudukan sebagai seorang Rasul. Sifat harus ini apa? Sifat harus ini adalah sifat seperti manusia biasa. Makan, minum, tidur dan sebagainya. Okey, kita tengok contoh-contoh sifat-sifat harus bagi Rasul. Okey, antara sifat-sifatnya ialah, yang pertama, lapar dan dahaga. Macam manusia biasa, macam kita. Para Rasul pun ada rasa lapar dan juga ada rasa dahaga. Okey, yang kedua, berniaga dan mengembala. Macam kita, ada mak ayah, ada mak ayah kita, ada abang kita yang jenis berniaga ataupun mengembala, seperti Rasulullah SAW. Dulu Rasulullah SAW adalah seorang pedagang. Pedagang tu peniaga lah, pedagang ataupun pengembala kambing. Nabi dulu gembala kambing siapa? Gembala kambing bapa saudaranya, iaitu Abu Talib. Okey, yang ketiga, beristeri dan berkeluarga. Para Rasul pun dia ada isteri dan juga ada anak-anak, ada juga mak ayah. Okey, baik. Yang terakhir, sakit, sihat, tidur dan sebagainya. Para Rasul pun ada merasai sakit,
ada juga sihat. Macam Rasulullah SAW, dia sakit pada waktu bila? Okay, Rasulullah SAW sakit waktu Rasulullah SAW menemui ajalnya ketika wafat. Dan juga Rasulullah SAW pernah juga sakit bila? Pada perang apa? Perang Uhud. Perang Uhud kan? Yang umat Islam kalah. Dan Rasulullah SAW tercabut giginya ketika perang tersebut. Okey, baik. Yang kedua, kita tengok antara akhlak Rasulullah SAW. Yang pertama, berkata benar. Iaitu yang kedua, amanah dalam setiap pekerjaan. Yang ketiga, menghormati orang yang lebih tua. Dan yang terakhir, mengasihi orang miskin, anak yatim dan jiran. Okey, baik. Kita teruskan. Okey, kita tengok sikit dalil naqli pada muka surat 60. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita baca. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Sadaqallahul Aliyul Azim. Suratul Furqan ayat 20. Okey, kita tengok maksud dia. Okey, maksudnya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad, melainkan orang-orang yang tentu makan, minum dan berjalan di pasar-pasar. Ini adalah dalil naqli daripada Al-Quran yang menyatakan bahawa para rasul pun ada sifat harus seperti manusia. Sebabnya Allah mengutuskan para rasul ini dari kalangan manusia, bukannya dari kalangan malaikat. Okey, baik, itu sahaja untuk hari ini. Maknanya kita dah selesai lah. Kita dah selesai dah tajuk untuk subjek akidah. Kita dah sentuh sifat wajib bagi Rasul, kita dah sentuh sifat mustahil bagi Rasul dan juga sifat harus bagi Rasul. Okey, baik. Jadi, kerja kamu adalah cuba lengkapkan pada buku latihan. Pada buku latihan Kafah Akidah ni pada muka surat 39. 1 sampai 5. Apakah sifat wajib? Okey, kita dah belajar. Apakah gelaran yang diberikan oleh orang Mekah kepada Nabi Muhammad SAW? Ini dalam sirah. Orang Mekah panggil apa? Panggil Nabi apa? Al-Amin. Sebab Nabi ni seorang yang jujur, tak pernah menipu. Jadi itu adalah gelaran Rasulullah SAW, iaitu Al-Amin. Okey, baik. Yang ketiga, berikan 2 dalil akli bahawa Rasul-Rasul wajib bersifat amanah. Okey, dalil akli ni apa? Dalil akli ini adalah dalil dari segi akal. Bukti dari segi akal. Jadi awak boleh berikanlah, boleh rujuk pada buku teks. Cuba cari pada buku teks. Kalau tak jumpa, tak apa, tinggalkan dahulu. Okey, cuba cari dalam buku teks. Pada tajuk mana? Pada tajuk sifat wajib bagi Rasul. Okey. Adakah sama agama yang dibawa oleh para Rasul? Apakah agama yang dibawa oleh mereka? Agama apa yang diorang bawa? Agama Islam lah. Okey, baik. Yang terakhir, berapakah bilangan Rasul yang wajib diketahui? Yang ini kita dah belajar sejak dari tahun 1 lagi. Jadi tuliskan. Okey, baik. Itu sahaja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.